Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa malik yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita dan menjadikan makhluk-makhluk yang lain, yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perkara itu tu untuk memudahkan suasana manusia dan makhluk-makhluk lain tu boleh ambil faedah setengah di atas setengah. Itu adalah besar sekali nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Hendaklah kita tu ingatlah biar baik-baik. Kata nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala beri itu adalah nikmat yang tidak boleh kita hendak nak gantikan dengan gapo-gapo pun. Itu dia. Jadi insya-Allah lah senantiasa sokmo Allah subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia dia ni, dia memasukkan kita di dalam beberapa musim. Musim ampunan dosa, musim ganda amalan yang saleh daripada hari-hari yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, daripada bulan-bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala itu letak. Itu adalah nikmat yang paling besar sekali yang kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapatnya nikmat tersebut. Umat-umat dulu yang belum daripada kita datang ini, umat Nabi-Nabi yang lain tak dapat nikmat yang kita ini dapat. Tetapi sedikit sahajalah orang yang nak khabar, orang yang nak tahu, orang yang nak boleh meletakkan diri dia masuk kena dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tak lain tak bukan, kita ni kena tahu, kena ada ilmu pengetahuan, supaya kita letak diri kita tu jadi kena hari, kena musim, kenanya masa-masa yang Allah subhanahu wa ta'ala nak gandanya ganjaran-ganjaran yang Tuhan berjanji dalam Quran pun baik, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun baik. Dan kita ni kena capailah apa yang kita duk dengar tu. Mana kata kita dengar setelah daripada kita tahu, kita pakat buat amal, kita pakat ambil faedah, kita pakat menasihati, pakat heret tangan pergi mari supaya nak kita dapat sama-sama dapat ganjaran, dapat kemenangan hidup di dalam dunia ni. Tu. Jadi kita sekarang lalan ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih lagi kehendak kebaikan kepada kita. Boleh kita masuk di dalam tahun baru, iaitu tahun baru bagi agama kita ni, tahun hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahun ini tahun 1442 dah. Tu. Jadi dalam Muharram ni, dalam bulan Muharram ni, sebagaimana kita itu duk tahulah, kata dia adalah bulan haram, bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala itu tak hendak nawi umat manusia ni
tumpah darah, zalimi setengah di atas setengah dan gapo. Jaga molek kita tu. Itu satu daripadanya. Dan di dalam bulan Muharram ni adanya di awal bulan tu orang panggil hari Ashura. Hari Ashura. Maka insya-Allah pada perjumpaan kita sekali ni kita nak mari faham sikit kata gapo hari Ashura. Kelebihan dia macam mana? Kenapa kita kena ambil penting dengan dia? Beberapa perkara yang kita lagi akan nak ambil tahu dalam ini masalah. Walaupun setengah daripada orang kita tu duk dengar sokmo, akan tetapi dengar sokmo tu tak jadi mana. Yang naknya kita dengar, boleh kita bergerakkan hati tu, boleh kita buat apa yang kita tahu. Nah, hak penting sekali tu setelah daripada kita tahu tu, makna kata kita buat amal apa hak kita tahu, buat amal apa hak kita belajar mengaji daripada guru-guru kita. Jadi datanya kelebihan hari Ashura ni kerana Allah Subhanahu wa taala ni menjayakan, melepaskan di dalam hari itu akan Nabi Musa alaihi salam dan orang-orang yang beriman sertanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mentenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya di dalam hari itulah. Tu usul asal nak boleh jadi jadi lebih sangat ni hari Ashura kerana hari ni hari yang Allah Subhanahu wa taala wi kemenangan kepada Nabi Musa. Ni makna kata syariat hak Nabi dulu, tetapi dia sebagai syariat kita juga apabila Nabi kita itu aku. Tu. Tak kalau gitu kita marilah sedikit bahannya usul asal kata kok mana kah Nabi Musa ni boleh jaya. Nah, Firaun tu dia tergelar pada hari Ashura ni kok mana tu herayak lah Quran lagu mana. Mari kita dengar. Tuhan kata di dalam surah Syu'ara, tak kala Nabi Musa alaihi salam mengeluarkan diri dia dan pengikut-pengikut dia kepada satu tempat lah, iaitu Al-Ardul Muqaddasah, satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Musa bawanya kaum-kaum Bani Israel ni yang beriman dengan Nabi Musa tubik daripada likung Tuhan yang zalim bagi Firaun. Tu. Apabila gitu, orang yang beriman dengan Nabi Musa ni pakat turutlah Musa dia, Nabi dia. Walaupun orang beriman di kalangan Bani Israel tu ya degil. Dia ni tak serupa dengan sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna dia tu suka menyakiti Nabi dia. Suka menyakiti Nabi. Sebab itulah umat kita ni tak boleh kita menyakiti Nabi. Sama ada sahabat sendiri pun Allah Ta'ala larang, dan kita umat ni pun Allah Ta'ala larang. Kita kena beradab, cara nak kecek gapo, kena pandai, kena timbang rasa. Tu. Sebab tu Tuhan firman kata, ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Hei orang yang beriman, jangan jadilah seumpama mereka yang menyakiti Nabi Musa AS. Mana Tuhan larang kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW jangan jadi seumpama umat dulu, iaitu umat Nabi Musa tu lah. Duk kata Nabi Musa ni kulit dia tak molek, dia tak boleh nak masuk ngorang, duk sorang gitu lagi ni. Banyak perkara daripada tuduhan menyakiti yang keluar daripada mulut-mulut umat dia. Mulut-mulut umat dia.
Kita tak ada nak pergi situ. Lalu apabila puak-puak ni bila-bila turutnya Nabi Musa AS, turutlah Nabi Musa AS dia tu, turut. Lalu dia tengok balik belakang. Tengok balik belakang, nampaknya gapo? Nampaknya Firaun tu turut mari dah balik belakang. Mari dalam keadaan yang hitam, makna kata berdebu naik, makna kata ramalah turut mari. Ramai turut mari nak mari ambilnya Musa dan pengikut Nabi Musa tu akhlak semula. Duk dalam kata Firaun semula. Firaun sendiri tu keluar pada hari itu. Sebagaimana Allah Ta'ala rayak di dalam Quran tu kata, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Apabila maka tak kala tengoknya puak kumpulan Nabi Musa ni lah. Nah, tengok gapo? Tengoknya kumpulan hak puak Firaun duk turut mari tu. Lalu kata kepada Musa lah puak-puak tu, inna lamudrakun, puak-puak kita ni kena pegang kelik semata dah ni, kena tangkap kelik dah puak kita ni. Tak pasal kita ni, depan kita ni air. Bagaimana kita nak pergi demo nulik belakang kuat tu, tentera mari dengan cara kuat. Bagaimana kita ni tak ada alat senjata, tidak ada kekuatan, tidak gotu, tidak gani. Dia mengeluh dengan Nabi Musa. Nak kecek wi Musa tadi tu wi senih hati tu dak dah dok kecek nak wi jadi kodok tambah 1000. Tu dia. Lalu Musa ni dengan sebab dia ni buat dengan apa yang Allah Taala reta, dia yakin kata apa hak Tuhan suruh dia tu Tuhan akan tolong dia. Walaupun orang di kalangan kumpulan yang nak kecek lagu mana, nak ui jadi patah hati, patah semangat, ia tak pakai. Musa tu tak pakai itu perkataan, itu surah, itu bercakap, ia tak pakai. Ia kata, qala, berkatanya Musa AS, kalla, tidak sama sekali. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya serta dengan aku ni Tuhan akan ui jalan keluar. Makna pertolongan Tuhan ni sekali dengan aku, tak usah duk bimbang. Tu dia. Makna pertolongan hak aku ni aku hajak mung tubik mari daripada tubik keluar, tubik daripada kata Firaun ni turut aku ni walaupun mu nampak depan ni ada air sekalipun, tetapi mu tak usah bimbang. Waktu tu tak boleh nak buat gapo kita. Seolah gitu. Musa kecek dengan penuh yakin, penuh tawakal, dan dia mengambilkan dengan asbab. Tak kala Musa AS kecek dengannya, tak kala Nabi Musa AS cakap dengan itu percakapan dengan siqah, dengan yakin, dengan pegang teguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan datangkan wahyukan kepada Musa AS. Nah, ayat kata kena mengambil juga dengan asbab. Fa'auhayna ila Musa. Maka, mari dengan fa'id ta'qib. Kalau dalam orang mengaji, makna kata mari serta-merta pertolongan. Mari serta-merta pertolongan. Fa'auhayna, dan kami mewahyukan. Suruh. Nah, tunjuk. Ila Musa, kepada Nabi Musa AS. Anidrib bi'asakal bahr. Suruh pukulnya laut hadap depan mung tu sebagai air, dengan tukar mung hadap pergi di tangan tu. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Maka jadi pecahnya laut. Nah, jadinya seolah kata akaknya boleh nak lalu di dalam laut tadi, seolah kata tempat yang tinggi. Seolah kata ada jalan nak pergi belah laut, nak boleh jalan pergi. Lalu pergi. Nah, lakah laut boleh. Tu. Wa azlafnaha thamma al-akharin wa anjayna Musa, ni syahid. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Dan kami menajahkan. Dan kami memenajahkan, menyelamatkan akan Musa dan mereka serta dengan Musa hak beriman, hak ikut dia tu, ajma'in semua. Thumma aghraqna al-akharin. Kemudian kami mentenggelamkan orang yang lain. Makna kata kumpulan hak tak beriman,
dengan Musa alaihissalam, kepala dia, ketua dia iaitu Firaun. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Demikian itu, sesungguhnya pada demikian itu satu tandaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Akan tetapi tak banyak orang nak beriman. Orang yang nak berjuru, orang yang nak taat patuh ke Tuhan ni tak ramai. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhan bagi engkau wahai Rasulullah, iaitu kena pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa lahuwal azizu ar-rahimu. Dia sangat perkasa lagi sangat berrahmat terhadap hamba-hamba dia. Masya-Allah. Yakni dia rahmat terhadap orang yang beriman dengan dia fi dunia dan di akhirat nanti. Itu ayat Al-Quran yang nak mensyahidkan wak jadi tanda dalil kata hari Ashura itu hari yang Allah Subhanahu wa taala menjayakan Musa alaihissalam dan pengikut dan mentenggelamkan, mengkalahkan Firaun dan pengikut. Itu dia. Baik. Itu satu ayat daripada surah Asy-Syu'ara. Ni saya rayak dengan cara mafhum. Ni saya rayak dengan cara mafhum yang buat kesimpulan daripada tafsir-tafsir ulama kita dengan cara mafhum. Cara tafsir Quran ni ya ada cara tafsir dengan mafhum. Mana kata sekali lalu. Tu dia. Faham tu tak? Ada tafsir maudhu'i, sakut paut dengan tajuk tertentu. Ada tafsir tahlili, mana kata satu persatu. Itu orang mengaji semua pakat tahu belaka. Nampak tak tu? Kerana kamu nak royak di sini kerana takut pahal kata kenapa tak waktu baik orang tu kata orang ni kata. Itu bukannya tafsir tahlili. Sini panggil tafsir dengan cara mafhum, dengan cara luah-luah. Faham tu tak? Tafsir muyassar dan tafsir wajiz dan lain-lain lagi. Hak awak ringkas-ringkas. Itu nah. Baik. Kemudian itu satu ayat dalam Al-Quranul Karim daripada surah Asy-Syu'ara ayat 61 hingga 68. Dan ayat yang kedua yang nak menunjuk kata hari Ashura ni hari yang Allah Subhanahu Wa Taala menajahkan. Allah Taala menyelamatkan Musa dan pengikutnya dan mentenggelamkan Firaun dan pengikutnya. Satu ayat daripada ayat yang kedua daripada surah Yunus ayat 90 hingga 92. Mana Tuhan kata wajawazna bi bani Israil al-bahr. Makna kata Allah Subhanahu wa taala ni nak royak kepada kita kata Musa alaihissalam ni bawanya Bani Israel, Bani Israel pengikut bagi dia yang beriman dengan Musa tu mari jumpa dengan laut. Wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa. Maka ikuti puak-puak mereka itu oleh Firaun. Firaun saja tak, dan pengikut-pengikut bagi Firaun. Baghyan wa adwa, dalam hal keadaan dia tadi itu sangat sombong, sangat zalim, sangat jadi seterulah dengan pengikut bagi Musa dan terutama dengan Musa alaihissalam. Hatta idza adrakahul gharaq, sehingga dia duk ikutnya Musa alaihissalam turun sampai ke dalam laut yang Allah Subhanahu wa taala suruhnya Musa itu latanya tukar je di belah, dia turun masuk gak dalam tu. Masuk juga. Sehingga mana? Sehingga dia itu dapat tergelar di dalam laut. Tergelar di dalam laut tu. Tergelar di dalam laut setelah daripada selamat Allah Taala itu Musa dan pengikut dia tutup semula laut itu dengan air. Maka tergelarlah siapa? Firaun dan pengikutnya. Qala, apabila duduk dalam keadaan tergelar, nyawa duduk dihalkum dah. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Baru nak beriman sesungguhnya tidak ada Tuhan malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan tadi itu beriman dengannya oleh para Bani Israel, dan aku termasuk daripada orang
yang apa? Yang Muslim, yang beriman di sini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tak terima. Allah Subhanahu wa taala tak terima iman orang yang nyawa duk di halkum. Ya duk tergelar dah. Makna kata duk dalam keadaan nak habis nyawa duk tekak dah. Baru nak kata dengan ining perkataan ni Tuhan raya. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Dulu tadi tu nah, mung tu jadi orang yang paling nak lawan ajaran Rasul aku tu raya. Nah, mari seolah kata mari duklah keadaan mung tergelar ni baru nak mengaku. Tak jadi dah lah. Nah, tak jadi dah lah. Seolah kata kalulah tak nampaknya azab Tuhan tak je beriman. Nah, tak jadi lagu tu. Nak mati dah. Halkum dak tekak itu nyawa dak tekak dah. Barulah nak apa? Nak beriman Tuhan tak terima. Taubat Tuhan tak terima. Nampak tu dah? Nak masuk Islam pun Tuhan tak terima dah. Sebab tu Tuhan kata falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Allah Subhanahu wa taala setelah daripada Firaun itu cabutnya, Allah Taala cabutnya nyawa daripada badan dia, Tuhawi mayat dia tu menambung naik. Melapung naik jadi tak selai. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala nak buat jadi satu tandaan kebesaran kata orang lawan Tuhan ni gini. Orang lawan Tuhan ni kesudahan dia gini. Wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan sesungguhnya kebanyakan daripada manusia daripada keterangan-keterangan tandaan-tandaan kebesaran Tuhan laghafilun. Lalai. Nampak tak? Lalai dengan beberapa perkara lah. Cuba kita kira lah. Lalai dengan duit, lalai dengan pangkat, lalai dengan pengikut, lalai dengan harta benda, lalai dengan segala-gala benda-benda yang nak bawa kepada kelalaian. Akan tetapi benda tadi itu pada asal tak ada jadi apa nama zam. Nah, tak ada jadi kecelaan apa dak. Akan tetapi guna tak kena membawa kepada apa? Membawa kepada dia itu jadi kemusnahan, jadi fitnah, jadinya fitnah dan jadi kerugian kita hidup di atas muka bumi ini apabila kita kembali kelik kepada Allahu Jalla wa Ala. Baik. Setelah daripada kita mendatangi ayat Al-Quranul Karim daripada surah Asy-Syu'ara dan surah Yunus, maka kita kata inilah tempat tertolaknya kisah Nabi Musa AS dan jadi sebab hari Ashura itu jadi lebih. Kenapa? Kerana daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita di dalam Al-Quran Al-Karim. Mari kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ni menceritakan kepada kita sebab-sebab yang boleh nak jadinya gapa? Nak boleh jadinya kita ni nak puasanya hari Ashura juga. Apa kok mana? Nampak tu tak? Tu. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah mari di negeri Madinah. Di Madinah, sebagaimana dalam sejarah, banyaknya daripada kumpulan-kumpulan Yahud duduk di situ. Maka fawajadal yahuda siyaman yauma Ashura. Maka didapati hari itu, hari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Madinah tadi tu dapati orang-orang Yahudi ni duk puasa hari Ashura. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hadha al-yawm alladhi tasumunahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kecek molek dengan mereka. Nah, apakah ini hari yang puak-puak kamu duk puasa? Faqalu, maka mereka itu Yahud pun jawab, hadha yawm azim.
Hari ni hari yang besar. Hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Allah Subhanahu wa ta'ala menajah, menyelamatkan pada hari ni akan Nabi Musa dan kaum dia. Makna kata ia ingat buat Yahudi yang beramal ni lah. Ia ingat kata hari ni hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan, menajahkan, menyelamatkan tok nenek dia tadi itu, ia puasa. Hingga Yahudi tak ada buat perayaan, tapi dia tadi syukur Allah Subhanahu wa ta'ala dengan puasa. Hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala menajahkan apa? Menajahkan Nabi Musa dan tok nenek dia pada hari ini. Lalu ia kata lagi, wa gharaqa fir'auna wa qaumahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mentenggelamkan akan Firaun dan pengikutnya. Hari ini Allah Ta'ala menjayakan, menyelamatkan Musa dan pengikut, tok nenek kami, tok nenek moyang kami, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mentenggelamkan Firaun dan seteru-seteru bagi tok nenek moyang kami daripada pengikut Firaun. Fasamahu Musa syukran. Maka Musa itu puasa. Ia ambil daripada Nabi Musa, ia kata Musa tu puasa pada hari itu. Nabi Musa tu puasa pada hari itu. Hari mana? Hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala menajahkan, menyelamatkan dia daripada gawa, daripada Fir'aun dan pengikut dia. Katanya ulama, makna kata tahun Kamadiyah lepas daripada selamat tu. Nah, bukan hari tula-tula tu tak. Tu tahun Kamadiyah lepas daripada tu. Setengah kata bukan gitu. Itu ada perselisihan di kalangan ulama al-Islam kita. Tetapi nak ayat kata Musa yang buat contoh puasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hari Ashura. Fanahnu nasum, dia kata. Fanahnu nasumuhu. Maka buat kami puasa supaya Nabi kami puasa, dia kata. Ni jawab dia terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fanahnu ahaq wa aula bi Musa minkum." Maka kami ni lebih utama, lebih berhak dengan Nabi Musa daripada kamu. Sebab apa? Sebab kami ni rasul. Kami ni nabi. Mung tu bukan nabi bukan gapo dak, mengikut, tapi aku ni nabi. Aku ni rasul, sebagai Musa alaihissalam, aku lebih utama dengan dia. Lebih utama lagu mana? Maknanya Nabi itu nak ambilnya contoh daripada Nabi Musa alaihissalam yang puasa. Aku nak puasa juga hari ni, kerana nak syukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang menajahkan, yang menyelamatkan saudara aku di kalangan rasul dan nabi. Tu dia. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyamihi. Rasulullah itu puasa, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruhnya akan ini ummah dengan puasa juga pada hari itu, iaitu hari Ashura. Makna kata jelas-jelas kata hari Ashura itu Nabi kita buat contoh puasa sendiri dan Nabi itu suruh pula. Suruh pula. Baik. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan datang juga pada nak menyatakan kelebihan puasa hari Ashura di dalam hadis Abi Qatadah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disual daripada puasa hari Ashura, maka katanya Nabi alaihi salatu wassalam, yukaffiru sanata al-madiyah. Mana kata puasa hari ni satu hari, yakni hari Ashura tu walaupun setagi kita akan nak mukhalafah dengan Yahud dengan puasa Tasyu'a ataupun hari ke-11, tak apalah situ. Tetapi diri puasa hari Ashura satu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat kata dia merutuhkan dosa-dosa setahun hak kita telah lalu. Mana kata puasa ni peracur dosa-dosa yang tahun hak kita lalu mari. Nah, ambil daripada Muharram dulu ni sehingga Muharram ni kita puasa satu hari, hak nun hacur dosa.
Setengah ulama kata hancur sampai ke dosa-dosa besar, setengah ulama kata hancur dosa-dosa kecil. Tak apalah, duk khilaf di situ. Tetapi dia boleh mengampunkan dosa setahun. Allahu Akbar. Nah, dosa kita banyak, lepas tu nak buat lagu mana? Ni, ambil hari ni, ambil hari penting ni. Dengan apa? Dengan puasa, bukan dengan makan dan minum. Dengan puasa. Lepas pada tu nak makan minum, tak ada gapo lah. Tapi kena go kita, kena puasa hari tu mengikut syariat kita itu retah dan suruh kepada kita. Dan pada satu riwayat Nabi SAW kata, siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanah allati qablahu. Makna kata puasa hari Ashura satu hari itu Allah Subhanahu wa taala janji nak menggapa? Nak mengampunkan dosa yang sebelum daripada tu. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Dan satu riwayat lagi yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan Imam Al-Munziri sebut dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib dengan sanad yang hasan lah. Nabi kata, wa man shama Ashura ghafarallahu lahu sanah. Masya Allah. Sesiapa yang puasa hari Ashura, Allah Subhanahu wa taala ampun bagi dia setahun. Nak gapo lagi? Masya Allah. Tengok Tuhan nak ampunkan dosa kita setahun. Dan berkatanya Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala, Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala, dia kata kan? Dia kata, ini pada mereka yang timbulnya puasa, yang dia itu puasa, dan dia itu adanya dosa-dosa yang berhajat kepada puasa tadi itu tu, membasuhkan, menyucikan, merutuhkan dosa-dosa dia. Makna kata orang yang ada dosa, apabila dia tu pergi puasa satu hari tadi itu, hari Ashura betul-betul tadi itu tu, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sebab dia tu ampunkan dosa. Kalaulah dia tak ada dosa. Nah, kalau dia tak ada dosa, dalam arti kata orang patah daripada dosa, ada di kalangan orang Islam kita. Nah, dia patah kaki tangan dia gapo daripada dosa, dia puasa juga. Imam Baihaqi kata, inqalabat ziyadatu fi darajatihi. Dia akan bangkit beri pangkat dia itu, akaknya pangkat jadi kau tinggi. Nah, akak pangkat jadi kau tinggi. Sebagaimana Imam Baihaqi sebut dalam perkataan dia ni ada dalam kitab Fadail Awqat bagi Imam Al-Baihaqi yang tabuk yang amwada ni, iaitu pada safhah muka 439. Tu dia. Faham tu dah? Baik. Kemudian setelah daripada tu, tak kalau orang salafus salih dulu, nah, belum daripada kita mari di kalangan sahabat-sahabat tabi'in, atba'it tabi'in, dia tahu fadilat kelebihan sebegitu lalu, dia ni sangat pesan setengah di atas setengah tadi itu, pakak cari hari itu. Mana kata tengok molek, tunggu molek kita puasa hari tu tu. Sehingga di dalam dia itu perjalanan ni, dalam musafir dia pun dia puasa juga. Kenapa? Kerana nak ambil fadilat ni. Kerana nak ambil fadilat ni. Sebagaimana pia kata awak kerja lagu tu. Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala sebut seorang nama-nama di kalangan para salafus salih, tabi'in dulu, sahabat dulu, pia kata walaupun hari Ashura tu dia nak musafir, dia puasa juga hari tu. Sedangkan puasa dalam musafir ni agama kita buka hingga dalam puasa Ramadan tu kita boleh nak pilih, akan tetapi hak ni tak. Nah, hak ni dia pilih nak puasa. Setengah daripadanya iaitu Abdullah bin Abbas. Ibn Rajab sebut kata awak kerja lagu ni iaitu Abdullah bin Abbas. Itu di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhumah. Setengah daripada tabi'in iaitu Abu Ishaq As-Sabi'i dan Az-Zuhri. Jela-jela belakang ni, puak-puak yang walaupun dia musafir sekalipun, dia puasa juga hari Ashura. Kerana apa? Kerana nak fadilat tadi tu.
Kerana nak fadilat tadi. Sebab itulah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia lah, di dalam kitab-kitab dia, sebagaimana Imam Ibn Rajab nakal dalam kitab Lataiful Ma'arif, dia kata, Imam Ahmad kata, dia tu galak suruh kita puasa hari Ashura walaupun kita duduk dalam keadaan kita musafir. Tu dia. Habis itu. Faham tu nah? Kemudian hari Ashura ni kalau kita nak tengok dia, kelakuan dia orang duk puasa tu macam mana? Nah, orang duk puasa macam mana? Jadi sejarah kita tahu dah kata mari di mana. Kelebihan kita tahu dah kata gapo ratik. Orang di kalangan orang salah ya pendirian lagu mana mereka itu dengan hari Ashura ni kita tahu dah. Kita nak tengok kata hari Ashura ni boleh kita jadi nak puasa tu ya mari tata belakang ya macam mana, kok mana. Tu. Jadi kita nak teliti satu persatu. Nak teliti satu persatu. Jadi dia kata di sini, dia kata puasa hari Ashura ni ada beberapa bagai laluan. Ada daripada beberapa bagai laluan. Yang pertama, Nabi SAW dia itu puasa hari Ashura di Mekah. Dan dia tak suruhnya manusia puasa. Masa dek Mekah dulu sebagaimana ulama nakal mari kata Nabi tu puasa dah. Nabi tu puasa dah. Tetapi dia tak suruh orang-orang hak beriman dengan dia puasa gitu. Tak kala setelah daripada dia hijrah mari di Madinah, dia dapati orang Yahudi duk puasa, maka dia sendiri pun puasa. Dan Nabi SAW suruh orang hak jadi pengikut dia beriman dengan dia tu puasa juga. Sehingga mana Nabi ambil penting dengan hari ni sehingga mana? Sehingga Nabi suruh mereka yang makan dah tak khabar kata hari ni hari Ashura, makan dah. Nabi kata berhenti daripada makan dan bakilah tu mau puasa lah. Pegang kata puasa. Makan tadi tak apalah, mu tak tahu nak aganda kata hari ni hari Ashura. Kalau mu tahu kata hari ni Ashura, berhenti makan, mu niat puasa. Seolah gitu. Seolah gitu. Nak tahu kata gapo? Nak tahu kata hari ni hari yang dimuliakan dalam agama kita, hari yang bergalak oleh Rasulullah SAW, suruh puasa. Lepas tu kita kalau nak buat makan hari ni boleh tak ada gapo. Tetapi kena puasa. Kita mari makan baik wah lepas daripada kita, daripada kita puasa. Tak ada gapo. Tak ada masalah. Jangan kita kata hari ni syarat kita suruh puasa. Kita nak buat makan tak bergaduh tak gapo. Sedangkan kita tak ada tak ada jadi uzur gapo, tak ada jadi kepik gapo, tak ada jadi susah payah gapo. Tak boleh lah lagu tu. Nampak tak? Tak boleh lagu tu. Baik. Setelah daripada duduk dalam keadaan gitu, duduk dalam keadaan gitu, mari tahun yang kedua hijrah. Seolah kata puasa hari Ashura belum daripada nak datang tahun yang kedua daripada hijrah nak turun ayat puasa Ramadan tadi itu, ulama duk ayat kata Nabi bila kata puasa tu puasa wajib. Puasa tu puasa wajib. Setelah daripada tahun yang kedua duduk di Madinah boleh 2 tahun, ayat Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita puasa Ramadan, maka hukum kita puasa hari Ashura itu dinasahkan. Makna ditukarkan wajib puasa hari Ashura jadi sunat. Jadi sunat. Walaupun begitu pun jadi sunat, akan tetapi fadilat dia dah ada situ. Fadilat dia dah ada situlah. Hadis bagaimana Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala sebut di dalam kitabnya Fathil Bari. Sebut dalam kitab Fathil Bari. Baik. Maka 3 keadaan ni, 3 laluan ni pahal daripada mana? Wahai Tok Guru. Iaitu pahal daripada sebagaimana ulama kita duk royak lah. Pahal daripada hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia katakan qalat katanya Aisyah radhiyallahu anha,
kanat Quraisyun tasumu Asyura fil jahiliyah. Tengok. Didapati orang Quraisy ni puasa hari Asyura masa jahiliyah dulu. Ni Aisyah dok kaya. Mana kata Asyura ni puak jahiliyah gi puasa. Pas kita orang Islam ni tak saya puasa. Cuba kita kira tak malu kepada orang jahiliyah ke macam mana? Nah, orang jahiliyah dulu puasa hari ni. Biar raya. Siti Aisyah raya, isteri Nabi, mak kita raya. Tak saya percaya lagi tak ada nak kata gano lah. Tak tahu nak kata gano. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Nabi sendiri pun puasa juga. Falamma hajara ilal Madinati, maka tak kala Nabi itu hijrah kepada negeri Madinah, fasamahu wa amara bisiyamihi. Nabi puasa dan Nabi suruh orang-orang itu pengikut-pengikut dia puasa. Falamma farada syahra ramadana, maka tak kala tahun yang kedua daripada hijrah, diwahyukan daripada Allah Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh puasa bulan Ramadan. Nabi katakan, man syaa samahu wa man syaa tarakahu. Siapa dia nak puasa ke puasa, siapa dia tak sah puasa ke tak sah puasa. Arti lagu mana ulama kata di sini? Arti kata kita ni saling hukum daripada wajib kepada sunnah. Walaupun Nabi tak tinggal puasa ni. Nabi tak tinggal puasa ni. Ni nak ayat kata man syaa samahu wa man syaa tarakahu, makna halih daripada hukum hak wajib kepada hukum hak sunat. Tapi Nabi tinggal tak tanya dak. Nabi tak tinggal. Pas kita ni Allah dalam setahun kita tak boleh nak uwi dua sehari ni. Hari Asyura ni kita tak boleh nak uwi. Tak boleh nak puasa sehari, hari tu Tuhan nak uwi apa dosa kita tak say juga. Kita kata orang kita alhamdulillah di kalangan tarbiyah sunnah kita ni orang pakat puasa belaka. Tetapi orang Islam yang banyak lagi tu kita pakat mengajak lah, pakat ambil lah. Ini ajaran hak Nabi kita, ajaran hak ulama kita duk beramal lagu ni. Nampak tu tak? Ni. Baik. Kalau gitu, Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala dia nak ijma' lah. Ijma' kata puasa Asyura, iaitu puasa ni adalah puasa sunat. Tak kala Nabi hijrah mai duduk di Madinah ni 2 tahun. Tahun yang kedua tu jadi puasa ni jadi puasa sunat. Asal jadi wajib. Baik. Dan setengah-setengah takut duk dengar-dengar mari kata ada riwayat daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar kata aku tak puasa malaikat apa? Aku tidak puasa akan dia malaikat bahawa muwafaqah puasanya. Makna kata dia ni Sayyidina Abdullah bin Umar ni dia tak puasa Asyura malaikat hari yang betul dengan hari yang nak puasa. Faham lagu mana? Mana kata dia dok puasa Senin Khamis. Kalau hari Asyura tak betul dengan Senin Khamis dia tak puasa. Seolah gitu. Hak ulama duk royak mari. Lalu ulama jawab kata kan hak ni ijtihad pendapat dia. Nampak khususiat hak dia, nampak ke dia, pandangan dia. Adakah selarah dengan sahabat besar-besar lagi, seumpama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama? Tidak. Maka pendapat sahabat apabila jadi menyalahi dengan jumhur sahabat, pendapat ni tak dibilai kata pendapat yang boleh kita nak buat amal. Buat apa? Kerana kita nak tinggal benda hak jelas, nak pergi pakai benda tak jelas, tak boleh dalam agama kita. Tu cara kita nak pilih pendapat-pendapat sahabat-sahabat mari untuk kita nak amal di dalam hidup kita. Baik. Itu setengah daripadanya. Itu setengah daripadanya. Baik, kalau gitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak uwi lagi satu pengingatan, kata Nabi ni dia suruh kita puasa hari Asyura memang. Tetapi apabila suruh puasa hari Asyura, selak tinggal mari di dalam akal fikiran. Kerana apa? Akal fikiran tu wahyu Tuhan. Bukan makna kata Nabi duk kira sendiri, tak. Makna kata Tuhan wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh menyalahi puak-puak ahli kitab.
Nabi kita tak ada nak menyalahi pada asal. Sebab Nabi kita ni puasa, dia kata, aku tengok puakmu duk puasa, aku tanya, puasa apa ni? Dia kata, puasa kerana aku nak syukur mengikut Nabi Musa aku. Kerana Nabi Musa ni, dia syukur di dalam hari ni, pada hari ni, Allah Ta'ala menajahkan dia daripada daripada Fir'aun dan pengikut dia. Lalu kami puasa. Nabi kata, aku ni utama lebih padamu, aku nak puasa. Nampak je tak? Tapi Allah Ta'ala ni tak izin nak uji Nabi tu supaya dengan orang-orang ahli kitab. Orang-orang Yahudi terutamanya. Lalu, apabila jadi gitu, Nabi ni suruh kita menyalahi orang-orang ahli kitab. Lagu mana suruh tengok? Dia kata, didapati Nabi SAW, dia tu suka muafakah dengan ahli kitab. Pada perkara yang tidak suruh di dalam itu perkara dengan sesuatu mana-mana. Mana kata tak ada nak menyalahi orang. Malaikat ada wahyu suku suruh menyalahi, mana suruh buat tak serupa, kena buat lagu tu lah. Ni sebagaimana Ibn Abbas lah ada riwayat dalam hadis Sahih Bukhari tu. Tu. Lalu apabila wahyu datang gitu, Nabi pun suruh sahabat dia menyalahi akan puak-puak Yahudi. Tak sewu jadi muafakah dengan perbuatan tu. Lalu Nabi pun azar di dalam hati kata, aku ni tak akan puasa dah lepas pada ning hari Ashura satu hari, malaikat aku nak puasa juga hari belum daripada tu, iaitu hari Tasyu'a, dan kalau tak sempat nak puasa juga hari lepas daripada tu. Lepas pada tu. Tapi hak Nabi sebut dengan lafaz hari Tasyu'a, mana hari belum daripada hari Ashura, hari ke-9 mulai Muharram tu. Ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata, hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Ashura, tatkala Nabi itu puasa hari Ashura, wa amara bi siyamihi, dan Nabi suruh puasa hari itu. Qalu innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Maka sahabat pun royak kata, hari ni hari yang membesar akan dia oleh buat-buat Yahudi dan Nasara, wahai Rasulullah. Seolah kata sahabat mai dak mengingati Nabi, mai dak royak Nabi, walaupun Nabi itu pun tahu dah, tapi bahasa dia cara kecek gi mari anak murid ni yang nak royak kepada guru, walaupun tok guru tu dia tahu dah gapo-gapo dak gitu. Tu. Lalu Nabi kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-'amul muqbil insya-Allah sumna yauma at-tasi'. Insya-Allah kalulah didapati Tuhan wi aku ni umur panjang, tak dapat kita puasa hari yang ke-9. Nabi jalan keluar selalu, dan ini wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kala datang tahun yang ke depan, Nabi itu wafat belum daripada nak sapanya hari tahun dulu. Makna kata Nabi kita ni dia sempat puasa bulan Muharram. Dah sempat puasa bulan Muharram hari Ashura tadi itu pada tahun yang ke-10. Karena Nabi tahun ke-11 Nabi wafat ke? Yang tahun ke-10. Ke-11 Nabi sempat lagi. Tetapi Muharram, Safar, Rabiul Awal tu Nabi meninggal. Makna kata ia kata tahun yang ke-11 tu lah, tahun bulan Muharram tahun ke-11 Nabi kata dengan itu perkataan. Nabi kata dengan itu perkataan. Lalu Nabi ni tak sempat. Danya tahun depan Muharram ke depan, malaikat Nabi wafat di tengah ni. Makna Nabi wafat di dalam bulan Rabiul Awal. Nabi wafat di bulan Rabiul Awal. Lalu dia tak sempat nak makan, tapi lah dia kata, tapi kekal lah. Gapo? Sepeda dia kata, kalulah aku sempat denyo dengan tahun depan aku nak puasa hari ke-9. Maka ini syariat tetap bagi ummah. Walaupun Nabi tak sempat, sahabat buat kerja. Nampak tu tak? Tu dia. Baik. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas yang mengeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di dalam sahihnya. Baik. Setelah daripada tu adanya setengah-setengah riwayat. Setengah-setengah hadis kalau kita dengar di telinga kita,
Nabi kata sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Puasa olehmu akan satu hari sebelum daripadanya dan akan satu hari belakang daripadanya. Hadis ni adalah hadis yang dhaif, yang dikeluarkan oleh disebutkan lafaz ni oleh Imam Al-Haythami di dalam kitab Majma' Zawaid. Katanya Imam Al-Haythami, dia kata rawahu Ahmad wal Bazzar. Di dalam sanad ni ada Muhammad anak Abi Lailah. Pada Muhammad Abi Lailah ni ada pertikaikan oleh ulama. Ada. Dan riwayat Imam Ahmad ni adalah riwayat yang dhaif, yang munkar, daripada riwayat jalannya Daud anak Ali daripada ayahnya, daripada datuknya. Tu. Dan meriwayat akan dia daripadanya oleh Ibn Abi Lailah. Sebutnya Imam Imam Ibn Rajab di dalam Lataiful Ma'arif. Dia kata gitu jugalah. Dia kata riwayat ni adalah riwayat yang tak sabit lah. Riwayat yang dhaif. Tapi madai lah sebagai kata riwayat hak ni sebagai syahid bagi riwayat hak kita telah dengar tadi daripada riwayat Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Datangnya satu hadis daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, katanya kana yaum Ashura yauman tu'azzimul yahud wa tattakhidhuhu 'aidan. Nabi Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia kata didapati hari Ashura itu adalah hari Ashura itu ialah hari yang membesar akan hari itu oleh Yahud. Dan Yahudi itu mengambilkan hari itu sebagai wak hari raya. Ada setengah puasa, ada setengah wak hari perayaan. Hari gembira, hari itu hari ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasumuhu antum. Maka hendaklah mung ayuhal ummah, wahai ummah aku, puasalah puak kamu. Tak usah dah ambil wak jadi perayaan lah hari itu. Hendaklah puak kamu itu puasa. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita menyalahi akan PA perangai. Cara mikir kedudukan Yahud. Ni hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Baik situ. Baik. Adapun sebagai hak akhir, kita didapati hari Ashura di dalam Islam kita ni, iaitu dalam Islam yang sahih, iaitu Islam Sunni, kita didapati hari Ashura iaitu hari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita puasa. Hari yang Allah Subhanahu wa taala menajahkan Musa daripada Firaun dan tenteranya. Maka kita hendaklah puasa hari ni. Cara kita ibadat adalah hari Ashura yang disyaratkan dalam agama kita, iaitu puasa hari Ashura. Nak buat makan ni, nak buat gapo, hak tu lepas daripada kita puasa. Nak buka puasa malam tu kakuk mana, tak apalah. Akan tetapi go kita iaitu puasa Siyam Yaumi Ashura. So kita puasa hari Ashura, dan kita kena puasa juga hari Tasyu'a, iaitu hari ke-9 tu. Ada pun satu agama yang lain tu, iaitu agama As-Sabaiyun. Dia buat ambil hari hari Ashura di sisi dia, iaitu hari Ashura di sisi Sabaiyah dan Syiah Imamiyah, menjadikan hari ni hari yang rusing, hari yang teriak, hari yang tumpah darah, hari yang soyak baju, hari yang menyakiti diri, hari yang mendarahkan kanak-kanak yang tidak berdosa apa-apa. Itu agama dia. Kenapa? Kerana dia dakwa kata hari ni hari yang Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma meninggal, kena bunuh di Karbala. Kita tak sempat nak pergi tolong dia, maka kita hari ni kena katak diri, hari ni kita kena belah kepala kita, hari ni kita kena tumpah darah, hari ni kita kena ambilnya pisau mari turis kepala anak-anak kita hak yang tak sampai akhir balik lagi. Hari ni kita kena teriak, hari ni kita kena tapar muka, hari ni kita tapar dada, segala-gala khurafat yang dakwa kata kita ni tak sempat lagi tolongnya Sayyidina Husain. Ini bukan ajaran Islam kita. Ajaran Islam kita hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang umat dia
daripada soyak baju, cukur kepala, apatah lagi mendarahkan tubuh badan. Itu bukan ajaran Islam. Dan kita puasa hari Ashura bukan seumpama Sabaiyah, Imamiyah, Syiah ni dok tuduh kata kita syukur kerana Husain itu kena bunuh. Hak ni iftira. Ini orang panggil kata tuduh daripada mereka. Kita tidak sekali. Kita tahu dah kata di mana dasar kita boleh kita puasa hari Ashura, kita waktu baik kita boleh dengar daripada tadi sehingga kita boleh buat amal lagu ni tak sakut paut dengan kata sebab kita syukur, kita reda, kita ni suka hati kerana Husain itu kena bunuh. Kita hazin. Kita mintanya Allah Subhanahu wa taala memerkai di atas orang yang bunuhnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita jauh diri daripada mari nak soyak baju, mari nak katak belakang, mari nak tumpah darah, mari nak cemarkan agama-agama Islam kita. Itu tidak sama sekali. Nampak tu tak? Matinya Nabi kita, matinya sahabat-sahabat besar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, kena bunuh juga tu. Tetapi ahli sunnah tidak pun ada perangai cara mikir dan ajaran lagu tu. Sebab itu bukan ajaran Islam. Tetapi katanya ulama kita, mereka itu dok buat perangai lagu tu kerana apa? Kerana dia itu kena Allah Subhanahu wa taala murka sebab dia dok tuduh kata Aisyah itu buat kerja tak molek. Maka hari ni Allah Subhanahu wa taala suruh dia tu buat jadi dia tu pukul diri dia dalam keadaan dia tu tak terkabah. Itu adalah balap taka kemusnahan balase yang orang itu tak khabar. Innahum muttakhadhus syayatina awliya'a min dunillah wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Mereka itu sangka kata dia itu adalah dapat cara hidayah. Afaman zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Amalah yang waktu tak molek tapi dia nampak molek. Ini iqab daripada Allah Subhanahu wa taala. Azab daripada Allah Subhanahu wa taala sebab dia tuduh Aisyah radhiyallahu anha kata orang tak molek, orang yang wak tak molek sebagai ibu kita, isteri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sedikit daripada apa pengingatan kepada umat Islam dan kepada diri saya sendiri dan pada pendengar semua. Mudah-mudahan kita minta taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita pakat menjunjungkan retah pakat-pakat kita puasa hari Ashura yang kita tunggu-tunggu ini. Sekadar inilah sahaja pada perjumpaan kita ini. As'alullah Subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.